Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita bersama saya, Ramzan Muhammad Saufi. Kewujudan akaun-akaun palsu yang menyamar sebagai pengumpul duit shilling lama menimbulkan rasa kurang senang pengguna media sosial di seluruh negara. Kami menemu ramah seorang netizen yang hanya ingin dikenali sebagai Geno Roh dan beliau menyatakan menceritakan detik-detik dia berbalas pesanan dengan salah seorang pemilik akaun media sosial mencurigakan dia terkejut mendapat panggilan dari luar negara selang beberapa jam kemudian. Tepuk sikit. Tenganga kita you all. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali ke podcast Borak Dalam Geli bersama dengan saya punya co-host hari ni. Saya ada co-host lah hari ni. Mampu tak? Okay, Mek Yan yang kerana daripada Borak podcast video dekat YouTube hampir berapa juta dah sekarang? 1.6 ya. 1.6 juta ada. Video mistik tu kan? Video mistik. Jadi hari ni kita kena jadi co-host pula dengan host kita ni. Sebab apa Yan? Orang suka awak punya video tu. Alhamdulillah. Hari ni pun kena suka jugalah hari ni pun ni. Pasalnya bukan kita berdua je. Yes. Dengan siapa? Dengan siapa lagi kalau bukan pembaca berita kita. Yes. Bagi tepukan sikit. Alamak, nervous pula saya dengan ada dua co-host ni. Itulah. Kalau kita perhatikan tiga orang sini bekas-bekas pramugari. Betul. Seorang penyampai radio. Seorang pembaca berita dan juga instruktor. Seorang lagi ni siapa, Mek Yan? Seorang Nak cakap lah kan. bukan penyanyi. Oh ya, sikit Ramzan. Pelakon, penyanyi. Ya, pengacara. Okay. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih Ramzan. Sama-sama. Sebab sudi datang ke podcast Borak Dalam Geli. So sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu yang Ramzan ni pembaca berita, tapi sebenarnya dia dulu seorang pramugara dan juga kini sebagai instruktor untuk apa sebenarnya itu Ramzan? Boleh cerita sikit. Untuk cabin crew dan juga untuk pilot dari diorang punya license, punya approval, safety, lepas tu ada professional development program macam untuk initial cabin crew, initial pilot. So kita ada training yang kita kena pastikan diorang lepas lah. Macam apa yang kita continue dulu, apa yang kita go through dulu. Okey, maknanya awak melatih kru-kru baru lah. Macam tu. Melatih kru-kru baru dan juga recurrent. Ni instruktor garang ke, instruktor sporting ke yang suka bagi jawapan dekat student Depend ke? kepada subjek. Kalau subjek safety tu memang tak senyum lah. Tak senyum muka garang lah. Tak nampak lah muka handsome tu you tak boleh tengok. Okey, kita start daripada awal lah. Okey. Asal dan orang kata macam mana boleh tersuka untuk menjadi pramugara ni sebenarnya. Okey, pramugara. Asal mana dulu? Okey, saya sebenarnya dilahirkan di Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan. Okey, sebenarnya Okey, Pantai Timur. Okey, Pantai Timur you all. Sogu. Set kita jangan pecah. Allah, lepas tu Kalau nak cerita asal-usul dia ni panjang sikit lah Okay, sebenarnya. kita compact kita kan? compact dengan dia sebenarnya. Memang saya dilahirkan di Kelantan sebab mak saya orang Siam. Orang Melayu Siam. Boleh kecek Thailand cakap lah ni. Putai kodai medai ni Hai, mak cucu narai. Sikit-sikit lah. Boleh. Bapa ayah saya orang Perak. So, Katanya orang Perak. Lepas tu saya dibesarkan di Perak lah. So bapa saya dah kidnap mak saya pergi ke Perak dan saya dibesarkan di Ipoh Perak. Tapi boleh kecek Kelantan pure lagi tak? Boleh kecek Kelantan, tak ada masalah. Dia macam ni tau. Dia dengan mak kecek Kelantan. Tiba-tiba turn tu bapa, abah nak duit. Dia cakap KL macam tu. Kalau tidak dia tak payah. Dia tak payah lah. Baik. Okey, lepas tu boleh so jadi steward ni? Jadi steward ni sebenarnya cerita dia, saya lepas sekolah saya belajar dekat Perth, dekat Australia.
Tapi tapi pergi tu putih. bukan sebab kita ni orang berada, orang kaya, tak. Saya memang asal-usul orang yang biasa-biasa je, yang memang orang miskin sebenarnya. So cakap betul ni, cerita betul. Okay. Tapi macam mana jadikan cerita, saya terlepas ke Australia untuk belajar dan pada masa sama saya bekerja lah. Saya buat part time. Okay. So masa nak cut short kan, masa saya dekat Australia tu saya kerja dekat satu kedai kebab. So masa saya tengah buat kebab tu, bos saya orang Singapore, dia kata kat saya, Ramzan, this guy is a steward. He's working with the airline. So masa tu saya macam wow. Masa tu umur berapa tu? Masa tu saya baru dalam 19 tahun. Muda terantang. Baru habis belajar lah maknanya. Tengah belajar lah. Tengah belajar. Tengah belajar Tapi jangan lagi. tanya lah umur sekarang berapa. 23. Slowly. Okay. So lepas tu bila I tengok dia, I kata hush, hebat betul. So I tanya dia, I kata which airline. So dia cakap dengan saya, dia dengan salah satu syarikat airline yang terkenal lah, full service airline. Saya tak nak mention lah. So tapi saya tanya dia, apa kriteria untuk saya jadi cabin crew macam dia. Dia tengok saya atas bawah. Dia tengok atas bawah ni, Scan. you are not qualified. That was the line yang dia bagi tahu saya. No wonder tak nak mention airline Saya dia. tak nak mention. Saya tak nak mention. Yelah. So tapi bila dia cakap macam tu, saya kata okay, that means memang I tak layak. Because to me, siapa yang kerja dalam airline tu mesti hebat lah kan. Sebab kita tak tahu kan apa. Saya tak pernah tahu background macam mana kerja Sebab sebagai dia tengok you tengah kerja buat kebab kot. Dia bukan in the real. Mungkin lah, mungkin. Kan? Dia tak Comot-comot tahu je, side profile kita macam mana masa tu kan. Kita Belum tunjuk. Comot-comot kan. Misai teruna tu pun yang hijau-hijau. Ya, yang baru-baru nak tumbuh katanya. Tapi nak jadikan cerita, saya balik daripada Australia, saya kerja dekat Shanila Hotel dekat KL. So kawan saya, he's a Chinese guy, dia kata, Ramzan, Malaysia Airlines ada buka Interview. untuk interview, untuk panggil orang jadi cabin crew. So saya kata, I don't think so I can. Saya kata saya tak boleh, tak layak sebab masih lagi Kan, traumatized. Traumatized katanya. Tapi honestly memang I rasa I memang tak ada kriteria, tak layak. Tapi my friend tu kata, just give me your resume. Yang the best part, dia hantar resume tu, free punya service, kita pakai kita punya service center. Hopefully bos Shanila tak saman saya. Tiba-tiba saya kena panggil untuk shortlisted for interview. And my friend tu, cerita macam ni sangat klise kan dalam cabin crew kan. Kawan saya tu tak dipanggil. Tak dapat lah. Tak dipanggil pun. Klise memang klise. Memang sangat klise because it happen to everybody kan. Orang yang nak tak dapat. Betul. Orang yang last minute ni yang selalu dapat tiba-tiba selalunya. dapat. It happen to me lah masa tu. So I went lah dengan motosikal kan, pergi naik motor sampai dekat Malaysia Airline Academy dekat Kelana Jaya tu. Wow, candidate dia. Memang I nak start motor nak balik. Masa tu tahun bila tu? Tahun 2000? Masa tu tahun 2000, yes. Tahun 2000. Tahun 2001 kalau tak salah saya. Lah, pertengahan tahun 2001. So saya masuk-masuk, saya tengok, wish, gila lah dia orang punya dress to kill dia. Betul. Saya pakai seluar hitam, baju putih, dah lah rambut kemek sebab pakai helmet. Sakit ni peha kaki semua riding from KL. Tiba-tiba saya rasa macam nak balik. Tapi dah jauh sangat sampai Zarul. So saya pun Redah je lah. So saya pun masuk dalam. Lepas tu ada pula remark satu lagi, you pakai macam ni je ke datang interview? Allah, Necktie tak pakai? necktie tak pakai. Tak tahu Macam budak sekolah betul lah. Dengan backpack lagi kan. Cepat-cepat pergi toilet, naikkan sikit rambut. Tak apa, orangnya smart. Pakai gana pun nampak handsome. Betul. Allahu Akbar. Lepas tu tiba-tiba dah pula orang cakap macam tu. Saya pun macam, betul ke? Am I in the right place? Tak apalah. Just go through lah. go. Okay, so lepas tu saya dikumpulkan seramai 5 orang dengan 3 panel. So semua perempuan kecuali saya yang last kali tu. Saya seorang lelaki, saya kata tak ada chance ni sebab semua perempuan-perempuan tu cantik pula tu, pakai kebaya semua kan. So tak apalah, saya interview last sekali my turn. Yang paling kelakar je tahu soalan yang paling susah saya nak jawab, dia tanya apa? How do you explain durian to Mat Saleh? Kita berikut Kelantan adik kakak. Sudah. Sudah hijau Kita lah. ni duduk dalam otak kan. MAS flew to over 6 continent. MAS Route is a mana, big company. duk hafal. Which route duk hafal-hafal. Yes. Tiba-tiba End up soalan durian. dia, how do you explain durian to Mat Saleh? So boleh masa tu boleh jawab lah. Goreng je lah.
Kata from Australia kan. I jawab, the panel laugh. And I rasa I takkan dapat. You tahu apa jawapan I? Apa jawapan dia? Because benda tu on the spot kan. So saya cakap apa tau? Durian is a king of fruit. Tapi actually yang orang interview ni selalunya dia nak tengok kita bercakap sebenarnya kan. And then soalan-soalan tu dia macam put aside dah pun jawapan you macam mana. Exactly kan? Sebenarnya saya pun macam tak tahu itu trik dia. To me it's like, lepas tu soalan seterusnya daripada panel tu kan, bila dia tanya what do you know about MAS, masa tu dah memang blank gila. Lost lah. Saya cakap honestly I have no idea whatever about MAS. Saya tak tahu apa-apa. And then I just come here and thinking that I just want to give it a try. Tiba-tiba out of 5 tu saya seorang terpilih. Ramzan yang Rezeki. Rezeki tu orang kata rezeki kan. Rezeki. Itu aku cakap pada budak-budak ni, you tak payah nak orang kata Try hard. research sangat lah. Yes, betul. Relax je. Just macam you relax, cakap tak tahu. Yeah, so I was just being honest lah masa tu. Benda-benda macam tu kadang itu yang panel nak tengok. Betul. Ya, lepas tu diorang ketawa, saya fikir diorang ketawakan saya memang confirm kena hantar balik ni kan. Bila yang orang tu panggil saya, okay Ramzan, saya dah tahu dah. Okay, saya ingat dia nak cakap thank you for coming. Please proceed to the next stage. That was the time macam biar betul ni. Memang betul lah. Itulah permulaan dia. Macam mana saya It's boleh. quite tough jugalah dia punya permulaan tu daripada Australia. Betul. Jual kebab orang kata tak boleh jadi steward. Traumatise lagi dengan rambut penyeknya lagi naik motor kan. Betul. Memang Actually tak siap. Memang tak betul. siap lah orang kata kalau tengok budak ni kan, budak kampung mana dia kan. Betul lah tu. Orang mana lagu ni kita So lalu. bila dah habis dekat Perth tu belajar tu, kira tak pakailah whatever degree or saya dekat Perth tu saya ambil business marketing. I Tapi see. to continue for the degree, macam saya cakap tadi, saya pergi atas dasar adalah nasib baik lah, ada saudara kat sana. So saya pergi and then I try to survive. Tapi nak continue another a year untuk habiskan degree tu, I couldn't. So I cuma dapat certificate for macam diploma lah. So tak boleh nak continue, so I decided to come back. Masa tu lah bila balik tu, tak apalah, it's okay tak complete, tak dapat degree ke apa, it doesn't matter. Tapi saya rasa pengalaman yang saya dapat kat sana tu kan, especially communication, Mahal sana tu. mahal, yes. Communication dengan confident level. Bila saya balik Ipoh, I immediately macam cakap dengan my parents kan, I need to find something dekat KL. So I jumpa my friend, dia kata jom pergi KL, kita try interview kat mana-mana. KL, diorang takut. KL rasa macam bunyi besar je kan. Tapi pengalaman yang saya timba dekat sana tu kan macam give me the encouragement lah. Betul. Confident level kita lagi. Ya, Cara jadi tinggi. kita nak cakap ke orang putih lagi. Tak ada kukak-kukak orang kata. Tak ada kukak-kukak. Kukak-kukak you. Kadang-kadang I kan nak cakap orang putih kan. Kukak-kukak juga. Tapi bila kita dekat lama kat sana, fluent kita lagi, laju Betul. tu, itu yang jadi macam Sebab dah terbiasa kan. Yes, betul. So masa dekat Malaysia Airline Academy tu, dalam 3 bulan 3 bulan 3 training. bulan 3 bulan setengah macam So tu kan. apa peristiwa-peristiwa, momen-momen yang menarik yang boleh share? Saya nak bagi tahu satu rahsia lah. Bila saya start masuk MAS kan, because kita tak tahu apa benda kan, the minute SEP, Day 1 Safety Emergency Procedure punya training, saya nak resign. Nampak. Dia orang akan faham, confirm. Saya nak resign. Siapa cabin crew yang tengok ni can relate lah. Can relate relate to definitely. all. Every day I've been calling my mom and cakap, Ma, nangis. nak resign. Ma, nak resign. It's so tough. Tapi baru nak tahu. resign. Habis. Every year 5 tahun. Dah jadi Habis instructor kontrak. dah pun. Dia dah hafal dah kan satu manual safety book. Kau cakap nak resign. Aku since tahun kelima nak resign sampai 16 tahun. Allah kan. 16 tahun Kita pula tiap-tiap bulan resign lah. Bulan depan lah habis roster ni lah resign lah. Tak ada kan. tetap So juga. that means kita semua sama lah. Sama je je. perkataan resign tu. Sebab SCP tu lah. SCP every year. Dia menstreskan kadang-kadang SCP Sangat. ni. Sebab tak boleh salah 2 ke tak boleh salah 3 Dua atau 3. Lepas tu kalau salah tu that's it lah. Potong duit lah ataupun kena remove flight katanya. Remove flight lah kan. Rugilah kan. Nak kena receipt tu yang malas tu. Tapi susah lepas
juga kita. Sebab kita pandai Pandai juga sebenarnya. Every time exam tak pernah fail. Tak pernah fail. Tak pernah Itu of course. Dengan bangganya. So dengan rambut penyet apa semua belajar grooming. So, Belajar grooming. Masa tu apa tu misai pun tak reti nak cukur lagi kan. I ingat lagi the second day the grooming instructor masuk, dia check setiap orang tau. Siapa yang tak potong kuku, siapa yang tak shave properly. Hui, masa tu menggelabah mencari. masuk kelas tangan atas meja. Atas meja. Tak, masa tu lah kita nak belajar apa dia moisturizer, apa dia lotion. Kan nak buff kuku ni exactly. bukan stewardess saja kena buat. Steward pun kena buat juga. Betul, kan masa tu. foundation lah apa tu. Dia orang macam I suka sebab salah satunya dia membentuk kita jadi a better version of yourself lah. Grooming tu penting dalam dalam menjadi seorang pramugara dengan pramugari. Ya, itu yang saya nak relate. Dan grooming saya tu daripada hasil cabin crew, nak relate macam mana dapat macam berita tu. Okey, kita jam macam mana? Kita jam sekejap. Sebab orang pun ramai yang mungkin tahu pasal saya baca berita untuk salah satu televisyen terkenal kan. Okay. So macam mana nak jadikan cerita, same situation my mother. Dia kata ada opening lah, pergilah try. Then you know what I said to my mother? Dia kata tak payahlah mah, mesti beribu orang pergi. That's how it started. So I pun pergi lunch. I makan lunch and then suddenly macam 1.5. At least I can try next time around. I tahulah requirement dia orang bila betul-betul nak. Masa tu konon-konon pergi atas dasar just to see what they want. Sebab totally different apa orang kata feel altogether kan. Kita dalam aviation tiba-tiba nak masuk penyiaran. So tak tahu apa requirement dia. So I always started off with tak tahu, kosong. Main semula lah cerita interview tadi tu. Cerita ni main mula. Tak pernah research, tak pernah terfikir, tak pernah nak macam impikan benda tu. Setengah orang kan, this is my dream job when I was 4 years old. Klise. I am 18 years old also. I don't know what to do in my life. Ended up pergi Perth. Itu pun tak plan. So how it started, pukul 1.30 balik rumah. I kata tak apalah, bersiap. I sampai dekat tempat tu pukul 4. Exactly pukul 4. So bila I masuk, I cakap, dah nak tutup ke? Alah, dah nak tutup. Kakak tu cakap, dia tengok saya atas bawah. Okay, atas bawah lagi. But this time around, different atas bawah. Before this, atas bawah, you tak layak. Sekarang ni dia tengok atas bawah grooming. Mungkin inilah yang terpilih katanya. Kan? Awak bawa resume? Oh, saya tak tahu saya kena bawa resume. Dah lah tak bawa resume. Tapi, the grooming power tu, nampak. Tiba-tiba dia kata, tak apalah. Akak bagi awak masuk. Nah, ni skrip dia. Awak practice. Nanti kita panggil pergi dekat panel. Macam tu. Okay, so saya pun macam, okay lah. Try je lah. Because bukan nak betul-betul dapat pun niatnya masa tu. Kan? Lepas tu dah practice. Saya tengok ramai yang masih yang ramai lah masa pukul 4 tu. So, pukul 4 tu dia close the counter. So saya tengok, saya berdiri because penuh. So saya tengah-tengah berdiri baca. Dia ada English dengan bahasa. So saya baca dua-dua. And then suddenly orang tu datang. Siapa yang dah ready? Okay, saya pun macam, I dah ready. I just nak pergi, nak get it done because malah nak tunggu ramai lagi kan. So I went there, sit down. Lepas tu dia suruh saya baca skrip in bahasa dengan English. So I baca dua-dua. Dah baca, tiba-tiba dia kata, wish, okay, you tak payah go through all the other step. Alamak, ini kontroversi sikit ni. You tak payah go through screen test apa semua. I nak bawa you straight away pergi jumpa bos. Nampak tak? Grooming masih elok lagi masa tu. Masa tu grooming macam Zarul lah. Pakai macam Zarul lah. Kita pakai ikut occasion lah. Macam hari ni kita santai-santai kan. Masa nak pergi baca berita ni blazer, white shirt, white pants, black shoes, necktie. Pramugara kan. Rambut masa tu pacak lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nabila Razali. Jangan lupa subscribe YouTube channel Abang Zarul Umbrella, okay? So, masuk dalam, pergi jumpa bos, nervous tiba-tiba macam, ya Allah, aku ni nak dapat ke apa ni kan? I'm not so sure, tapi okay lah, masa tu semua pembaca berita yang terkenal lah, yang senior-senior macam Cik Nash, masa tu Cik Nasharuddin semua ada. Nervous lah kita pun. Nervous tapi macam whatever lah. And then as I was walking tu, Kak Farahin Jamsari, Jamsari kan, dia turun. And then dia serempak dengan saya. Saya pun macam teruja lah nampak depan mata kan. Macam wow, ni pembaca berita legend ni. Lepas tu dia cakap, kejap, you Ramzan So I was like,
Ya saya Ramzan. Okay, tak apa, I tunggu you kat dalam. So I was like, Kan yang dia tak prepare Allah. apa-apa daripada awal-awal tadi. tadi confident bawa ni, tiba-tiba Yes. Farahin Jamsari. Farahin Jamsari, okey. Tapi suara dia kan, dia bercakap dengan dia baca berita. Wow. Terus macam baca berita walaupun bercakap saja. Yes, so itulah. Saya masuk dalam, lepas tu okay, dia orang buat screen test, baca. Okay, lepas tu saya macam okay lah. Itu je lah yang saya boleh bagi. Then the next question dia tanya, so macam mana kita nak arrange you punya roster dengan kita punya this one, let's say kalau kita nak ambil you. Nampak tak? Itu dah kira dah dapat jawapan yang lulus lah tu. Approve lah. Itulah cerita dia, macam dipermudahkan. Then Alhamdulillah. saya pun cakap saya boleh arrange walaupun masa tu tak tahu macam mana nak arrange. Pening So lah saya kata juga. saya akan cakap dengan management and I will arrange lah. Okay, kita start off with mock run, the exercise apa semua. Tup sampailah 12 tahun. 12 Dia dah tahun, masuk you ke all. tahun ke-13 dah nak baca berita ni. Tapi yang tokoh-tokoh baca berita, Yusanani Yusak, itu siapa? Fiza Sabjahan pun baca berita kan? Dia Fiza pengacara. dia Pengacara. pengacara. Siapa lagi? Maria Teguh Sabri pun baca berita. Maria Teguh Sabri, yes, betul. Normala Samsudin pun baca berita kan? Normala Pengacara juga. pengacara. Pengacara. Yes. Yusana Yusak dengan siapa ni lah, Maria Teguh Sabri dan you lah. Salah 3 orang daripada bekas pramugara-pramugari. Nik Maihan, kalau ingat Nik Maihan pun pramugari juga before dengan MAS. Oh, dia yang selalu baca berita sukan tu tak, kalau tak Dulu silap. dia started off with sukan. Betul. Oh, ni Mayhando. Yang rambut pendek dia kan. pun ex-crew juga? Ex-crew juga. see. Okey. Bagi nombor kontak dia. Tapi dia sekarang tak ada dekat sini. Dia dekat I think dekat US I think. Oh, besi puluh. Mulut. Susah kami kru ni dia Tapi itulah kita international. kenapa tak jadi pemberita juga? Tidak approve katanya. Approve. Okey. Okey, kita ada dalam 10 minit. Ada SNY. Aha. Ada pengalaman menarik masa SNY. SNY ni okay, macam intern lah kalau korang tak tahu. Ada. Okay, I actually adalah pengalaman yang sangat macam orang kata apa, bukanlah membanggakan sebab kita baru lagi kan, takut kan. Takut. Saya pernah nak pergi flight sampai saya tersalah grup yang saya masuk tu, diorang tak bagi tahu saya ini briefing room yang salah. Tu dia. Tak check bilik nombor berapa? Dah check bilik tapi saya masuk bilik yang salah. So bila saya masuk tu, saya katalah saya SNY. Duduk. Gigi-gigi Gigil. lah. Dah duduk briefing Masa tu pergi semua. mana? Nak pergi mana tu? Masa tu ada I think SNY dalam ke 2 mana? sektor je kot pergi untuk 737 masa kita 737 start kan, lah, okay. domestic. So dah briefing apa semua, padahal kalau ikutkan kita dah ada detail ni. Betul. So bila dah briefing semua, I macam betul ke aku flight Flight ni? aku ke ni? Flight aku. Dia orang tak cakap kita fly tu mana-mana. Dia bagi tahu, dia ada cakap tapi sebab kita terlalu Blank. nervous. Dia blank. Apa dia 10 AC, BG1, BG2 ni. Dah bagi working position. Ya. Tapi kan yang the best part, leading tu tak bagi saya working position pun lah sebab SNY kan. SNY lah. So saya fikir mungkin later baru saya bagi tahulah saya nak observe position yang mana mana. kan. Betul. So saya tunggu dah habis ni. You tahu tak you salah flight? Dia kata. Saya punya nervous. Saya kata alamak, mana flight saya ni. Dia pun tolonglah saya. Okay, one thing, pengalaman dalam airline ni kadang-kadang ada yang sangat baik kan. So dia pun kadang-kadang dia saja nak kenakan kita Kena dulu. kita. Sebenarnya itulah dia punya, orang kata apa, pahit manis tu kenangan tu. So dia bawa saya lah pergi jumpa leading tu. Lepas tu dia explain, aku saja je simpan dia dekat dalam bilik aku. Dia kata Ingat lagi tak nama yang saja-saja tu? Ingat lagi tak nama dia? Ingat je tapi tak nak mention. Pandai. Dia takkan nak halau. Tak kena alam. Kan? Ya. You dekat dalam bilik yang salah. Aku keluar sekarang. Kan? Rupa-rupanya leading yang saya nak pergi tu diorang best friend. Aculah. So dia dah tahu. So Yelah. she is keeping me. Ah. Ya Allah, saya masa tu berpeluh-peluh macam nak pergi perang rasa. So itu kenangan yang orang kata masa first SNY tak boleh lupa lah. Yang tak boleh lupa lah. Yang sampai manis sekarang. ada tak SNY tu? Manis banyak. Ada banyak, yang kita fly yang leading tu bagi semua prepare everything for us kan. Ni you kena ada file macam ni form yang you kena buat, ini yang benda-benda yang you kena prepare. Ada. So ada yang very helpful. Itu yang kadang-kadang nak resign tak jadi resign. boleh, tak jadi. Nak resign tak jadi resign. Betul. So fly je lah sampai berapa tahun? Fly je lah. Kalau ikutkan total pengalaman fly sampai sekarang dah
Before this lah 16 tahun. 16 Tapi tahun. termasuk teaching sekarang dah tahun ke-6, so 22 tahun dalam aviation. Bangga. Manual book tu, safety, first aid semua dalam kepala dia. You all. Kita tak sabar nak tanya pasal dia punya safety tu. Tapi sebelum kita perjalanan ke arah journey to the instructor tu, mungkin ada lagi peristiwa-peristiwa menarik dalam perjalanan ni untuk menuju jadi instructor tu kan. Yang tu kita akan cerita selepas kita berhenti rehat seketika. Selepas ini jumpa lagi. Okay. Okey, kembali balik katanya. Kembali lagi kita bersama dengan Zaro, Umbrella dan juga Mek Ian hari ini dalam podcast Geli. Borak dalam Geli. Borak dalam Geli, sorry. I tak buat kerja sekolah sikit semalam. Dan bersama dengan kita hari ini, lain dah tak bukanlah pemberita tersohor adik kakak belakang, iaitu Ramzan kita. Okey, Razan, saya nak tanya daripada selama dekat MAS berapa tahun total? Total MAS 5 tahun yang pertama kontrak tu. Lepas tu saya masuk charter dalam 4 bulan untuk Hajj dan Umrah. Okey. Lepas dalam setelah 5 tahun tu, mungkin ada momen-momen yang you boleh orang kata macam highlight of your career selama 5 tahun dekat Malaysia Airlines tu. Lama tu 5 highlight tahun. Gimana kalau cerita kat orang, ini je lah you nak cerita. Ada tak momen best? Sebenarnya banyak Zaro kalau nak ceritakan. Cerita je lah semua. Oh, dengar je. Okay, tapi kan saya ada sebab saya ada pengalaman 2 airline, which is pertama sekali Malaysia Airlines, lepas tu saya masuk ke Asia X, which is the low cost airline. So dua-dua tu saya nak highlight satu benda lah. Macam dekat Malaysia Airlines, apa yang saya minat, apa yang saya betul-betul macam treasure lah until now kan, macam destination yang saya pengalaman saya dengan Malaysia Airlines. Sebab destination yang kita pergi tu sangat bagi saya macam kalau saya tak masuk airline ni tak pernah jejak kaki. Yalah, lah. tak mampu kita nak jejak tak kaki. mampu, serius. Kan. Okay, back to what yang saya ingat sampai sekarang kan. Pertama sekali saya buat pertama kalinya saya makan lobster masa dengan MAS. Saya tak pernah tengok udang lobster yang sebesar-besar tu. So bila ada lobster tu macam, Ni ke lobsternya? Ni Gitulah. ke lobster ni? Dah. Boleh makan ke udang besar macam ni? Semuanya makan udang kecil-kecil. Kecil ni je. Tu pun kadang-kadang dia dapat udang je. So satu makanan yang disediakan dalam kapal untuk passenger first class, business class tu kan. Walaupun masa mula-mula dulu saya memang ekonomi lah sebab kita baru kan. Tapi ada abang kantin dulu. kantin dulu. Tapi ada yang kita punya leading yang sangat baik. Diorang kadang-kadang akan tanya, adik you dah makan belum? So kalau kita kata belum lagi, mes sini akak serve kan. Ada yang jenis stewardess yang macam baik sangat tu, yang orang kata kita panggil dia macam kakak-kakak yang dah kahwin lah. Apa semua tu kan. So dia sebab dia tahu kita baru, kita tak pernah rasa benda tu. So bila diorang buatkan untuk saya, diorang hidangkan, saya rasa macam bestnya masuk kerja airline ni. Macam tu. Lepas tu bukan serve lobster je. Teh tarik. Teh tarik tu is normal kan. Tapi teh tarik MAS sedap. lain. Apa yang lain dia? Dia lain minum atas udara dengan on ground. Dia rasa lain. Saya ingat lagi. Saya ingat lagi kan. Kita punya teh tarik mesti dia letak susu yang cair tu. Creamer tu lah. Creamer. Lepas tu tak pakai susu pekat, dia pakai gula cube tu. First time tengok sugar cube tu, tak tahu. Betul. One sugar, two sugar. Apa benda one sugar, two sugar? Letak sudu je lah. Rupanya ada cube. Ya, tadi kan Zaro ada mention caviar. Caviar, yes. Caviar tu pun ya Allah mana. Tak tahu tak apa pernah benda nak melantak ke darah. First time makan caviar dekat airline je lah. Tak Ya. tahu tak pernah. First time saya makan tu, dia punya rasa hanyir kat leher ni. Saya rasa seminggu tak hilang. Betul. Dan saya cakap, tak nak lah makan ni, tak nak. Kenapa dia olah ikan-ikan ni? Alah, makanlah Mek Ian. Telur ikan. Telur ikan? kan? Makan dengan biskut deh. Biskut lah. Ikan sturgeon. Sturgeon. Ilik kan orang Kelantan makan kaviar. Makan kaviar masa tu tak boleh terima. Tak boleh terima deh. Caviar cicak budu. Tapi kan tiba-tiba bila dah lama dalam airline kan, tiba-tiba craving pula nak makan kaviar once in a while. Once in a while ada lah. Once in a while. Susah nak cari lah ni. Susah disebabkan MAS lah banyak exposekan saya dengan
Itulah salah satunya makanan kan. Yang interesting, Yes. benda-benda yang macam ni yang kita tak tahu, yang kita boleh boleh rasa rasa. punya. Kalau tidak ikut kemampuan memang tak mampu lah. Ya, Tapi betul. paling rindu kacang lah. Kacang kacang tu. Seantero Malaysia nak kacang. Nak kacang MAS juga. Tak si kacang lain. Jadi Bau dia tu. pernah jadi kontroversi lah. Betul. Kacang MAS. Betul. Soho Itu benar nak memang kacang tak MAS. tahu lah kenapa apa yang sedap sangat tu memang Dia kena makan Legend atas lah udara kacang. lah. Macam Dia lagi awak cakap best lah, lagi. kena makan atas udara dia lain Ya. sikit kan. sambil duduk tepi tikar lagi Tengok awan. Minum orange juice. Yang orange juice gelas plastik. Yeah. Tapi yang penting ada logo facing to the window. Yes. Kena. Wajib tu. Pakai wajib tu. You guys tak tahu tau, logo kecil yang ada tu kita orang kena letak placement properly, kena Yes. face to the window. Wow tu. Kalau dia tak salah face, sikit je alih alih. Takut kena marah. Customer macam Benda what's going lah on? dia ni kan. Tapi kalau leading nampak, kita sini tak you, buat. sini you. Betul. Macam tu. Galley pecah. Betul. Soviet pun sama, logo kena menghadap di window Dengan kan. window. Those Itulah. Itu dekat MAS. Kalau tanya saya dekat AsiaX, salah satu pengalaman yang saya takkan lupa lah. Yang ni masa ni flight daripada Jeddah balik ke KL. So saya at one point tu memang saya just buat flight Jeddah saja untuk hantar orang umrah. Lepas tu ada satu hari tu kita balik daripada Jeddah dan ada satu pakcik ni dia sesak nafas. Dah on board lah. Masa On tu board. dah depart lah. Dah depart, dah balik baru dalam 3 jam because total flight dalam 8 jam lebih kan. Betul. So dalam 3 jam lepas take off dia complain dia sesak nafas. Okay, so kita orang pun attend lah, cuba bagi oksigen. Okay, dah bagi oksigen apa semua, tiba-tiba dia terus collapse. So we have to perform CPR lah. Itu cabin crew punya kelebihan because kita ada first aid training. Betul. Kan. So kita perform CPR, lepas tu bagi this one and then ambil AED and then masa semua dah pasang AED semua dah pasang because dia dah tak ada showing any sign of improvement. So bila kita dah buat apa semua sampai satu tahap, the AED tu dah tak boleh detect dia punya heart rhythm. Okay. So basically kita dah tahu dia dah tak ada. Cumanya kita tak boleh declare. Doktor tak ada. Sebab doktor tak ada. Doktor tak Tapi yang interestingnya masa saya tengah letak pangku dia dekat dengan saya tu kan. Maknanya passenger on your lap Passenger lah tu masa tu. I was holding dia punya kepala masa tu. Sebab masa tu sebelum kita decided that to declare tu kan. So saya letak tu, tiba-tiba saya nampak dia punya one thing lah, pengalaman saya ingat saya takut nak handle kematian kan. Tiba-tiba saya nampak daripada normal body tu kan, tiba-tiba dia macam kecut sikit dalam lebih kurang 1 cm macam tu, dia jatuh. And that's when we know that sebenarnya macam dah tahu orang ni dah tak ada. Itu one thing yang saya macam pengalaman tu. So bila I tengok orang kata mayat lah kan. Betul. Mayat tu saya macam tiba-tiba instead of rasa takut, tiba-tiba rasa simpati. Rasa macam family tak ada, takkan nak macam ni kan. So saya pun dengan kawan-kawan semua, okay, kita alihkan dia, kita letak dia atas kerusi, kita wrap dia blanket apa semua. Dan satu lagi pengalaman kan, baru macam bila mayat ni ada sesuatu selepas beberapa minit, betul, dia akan start sejuk dan mengeras. Betul. So kita immediately fikir okay, ingat balik apa kita kena buat. So sebab orang Islam, so kita letak tangan dia, lepas tu mulut dia dengan kena mata dia masih terbuka. So itu yang macam kadang-kadang orang kata kena urut mata tu sebenarnya untuk tutupkan mata tu. So kita urut mata dia untuk tutup dan untuk pastikan mulut dia tak tenganga je. Itu yang kita kena ikat, macam orang kata pocong tu. Supaya sebenarnya mulut ni tertutup, supaya mayat tu nampak sempurna. So kita letak straight dengan dia supaya nanti dia tak ada bengkok. Kita tak boleh letak atas seat. Sebenarnya masa dalam training diorang kata letak atas seat macam seakan-akan duduk. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita letak macam tu, dia akan keras macam tu. Yes, betul. Jadi mungkin Ramzan boleh share macam mana kita nak handle kalau ada kematian dalam kapal. Kita nak letak dia dekat mana? Kita nak
kena tutup ke tak? Macam mana? Okey, mengikut pengalaman saya lah, mungkin teori, bila kita belajar teori macam-macam pendapat kan. Ini cara dia, ni cara dia. Tapi sebenarnya untuk tutup dia 100% tu sebenarnya lebih menakutkan untuk orang lain. Kalau orang ada lain anak-anak budak-budak kan. So instead kita biasanya akan letak paling last sekali, row paling last. Lepas tu kita baringkan dia seakan-akan dia tidur dan kita blanketkan dia, cover badan dia. Lepas tu ikat dengan seat belt tu supaya dia tak tergolek jatuh kan. Lepas tu kita untuk cover yang dia tu dah tak ada, kita letak oksigen. Dah ikat apa semua, kita letak oksigen botol supaya orang fikir, tapi oksigen tu off lah. Itulah pengalaman saya handle orang yang meninggal, dan sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan lah. Tak pernah handle, tapi pengalaman tu saya memang takkan lupa lah. Bagaimana dengan lepas dah mendarat, bagi tahu anak-anak cucu dia ke, family dia ke, ikut prosedur kita masa tu, kita just fill up the form yang JPN untuk Jabatan Pendaftaran Negara tu. So kita fill up the form, kita fill up report form, lepas tu kita call ambulance lah. Itu pilot will help us to call ambulance. So ambulance sampai, kita just transport to the hospital. Nanti airline will call the family members. Cabin crew will just be there until the door open. Kita release the passenger. That means after that kita just buat report je. Tapi ada yang tanya tak kenapa pakcik tu, then you just... Ada, tapi disebabkan flight to flight umrah, jadi orang semua faham. Yang best part lagi kan, passenger yang dekat zone tu semua macam baca Yasin ramai-ramai. Lepas tu collect duit untuk bagi pada family member, walaupun diorang tak kenal family member dia siapa. So kita cabin crew macam mengambil tanggungjawab untuk serahkan kepada ground staff, and then untuk sampaikan pada family members lah. Tapi ada rasa tak masa kan bila dah declare dia meninggal, ada rasa macam orang panggil apa dah, badi mayat Saya sebenarnya macam tak terfikir sangat pasal benda tu, tapi teringat orang kata macam kadang-kadang bila kita handle, kita kena mandi dulu apa semua kan. Memang saya tak balik rumah terus. Saya singgah dekat kita punya RNR, saya mandi dulu, tukar baju apa semua, baru saya balik rumah. Bukan sebab takut apa-apa, just precaution lah. Sebab Mek Yan pun pernah kena ada yang passenger meninggal dalam kapal, tapi not in my zone lah, dekat the business class. And then office akan call kita once kita sampai dekat KL ni. Dia akan tanya kru, you traumatized tak? Kalau traumatized, dia akan remove you punya next flight lah. Akan rasa betul akan rasa juga trauma. Kadang-kadang ada juga kru tu balik dia demam, yang handle mayat ni lah. And normally dia punya rasa, dia nampak macam tu lah. And yang mana CPR tu masa untuk passenger yang dah meninggal ni, kadang-kadang ada dia akan keluar cecair ke, darah ke, benda-benda macam tu. Tapi itu kadang-kadang boleh berlaku sekiranya macam contoh CPR dia punya dalaman dia crack. Kadang-kadang orang tak faham kenapa kru buat sampai patah tulang semua. Sebenarnya bila orang dah meninggal ni, tulang dia tu senang patah. Dan kita kena capai certain kedalaman untuk kita pastikan orang tu recall balik, kan, hidup balik. Tapi itulah, dalam perjalanan kita nak menyelamatkan dia, kadang-kadang complication tu berlaku. Itu bukan salah cabin crew lah. That's why kita ada license untuk jadi first aider. Nampak instructor kita, dia explain very detail abang. Kita rasa berbangga hari ni. So bila bercerita pasal, you cakap pasal compression whatsoever, so nampak you punya kemahiran ataupun pengetahuan pasal safety dan apa semua tu. Mungkin dia boleh cerita sikit. Macam mana dia bermulanya untuk jadi instructor untuk safety, untuk cabin crew semua. Setiap kali Zarul saya tanya saya kan, saya kena macam apa pula cerita di sebalik. Cerita apa lagi ni? Tak prepare juga ke? No, sometimes kan kalau kita nak tak payah prepare pun. Benda macam ni kalau kita just tell the truth, then that's the key to kan. Sebenarnya saya pun tak nak, I just want to be transparent. Kenapa boleh jadi instructor daripada flying kan. So fly AsiaX sebab apa? Kalau kita cabin crew bila cakap pasal safety je macam serabut. Itu kira last topic lah you all kan. Hal tu penting sebenarnya, tapi dia macam stres sikit. Jadi stres. Kenapa you memilih bidang itu? Kira macam itu respect Okay, macam mana tu? Bila saya masuk AsiaX, Zarul, sebenarnya mana-mana yang kru yang daripada Malaysia Airlines ni, saya mention sebab pengalaman yang kita ada daripada MAS tu, full service airline, kita belajar banyak benda. So bila kita masuk
airline yang lain diorang nak ilmu kita tu disampaikan, di-share lah, kongsikan dengan diorang kan. So kita banyak buat coaching on board tau. Coaching, kita banyak sharing pengalaman daripada previous experience. Sebab diorang masa tu pergi London, pergi Paris. So long haul kita memang dah biasa. Betul. Bila nak tutup lampu, boleh ke tutup lampu terus? Bila window sheet nak kena turun, bila kita kena paksa naik, customer suruh tutup. Yes, kenapa pula kena tutup? Yelah kalau dah London tu 13 13 jam walaupun kan? siang hari, Ya. makan, tutup tingkap, Mesti. tidur. Yes, Kan okay. kru kena pergi rehat. So banyak pengalaman yang kita kongsikan. Dan kebetulan bila saya dah berjumpa dengan isteri saya, so kita orang Kesayangan. berkahwin. So wife saya bila dia pregnant, so kita orang decided untuk dia duduk bawah lah. So masa tu kita tak decide lagi whether she resign ke tak. Tapi bila dah confirm the pregnancy after 3 months tu kan, dah lepas dia punya first phase tu, so she decided to resign. And saya pun kata no point kalau you ada family, you tak spend time with your kids and your family kan. Sebab flying ni kadang-kadang kita tinggal Malaysia ni lama sangat, so banyak benda yang we miss out kan. So I decided to join ground. So masa tu ada dua pilihan, sama ada nak jadi executive ataupun saya nak jadi instructor. So then I talk to the people, I pergi dekat academy, then met a few of them. Tiba-tiba jadi macam okey lah, saya berkobar-kobar nak jadi safety instructor masa tu. Masa tu ada kekosongan lah juga. Masa tu tak ada kekosongan, tapi I try. I You just try my offer luck. yourself untuk jadi Betul. part of the punya instructor Yes, lah. sebenarnya See. since you mention tu, saya nak kongsikan. Sebenarnya kan dalam hidup kita ni kadang-kadang tak semestinya benda tu kena ada baru kita boleh ambil. Ya, betul. Kadang-kadang kita boleh cipta benda tu dulu. Betul. Kita nak ke tak nak? Kalau kita nak, kita boleh. Betul. So macam kalau kita tunggu benda tu ada, mungkin dia tak ada. Kan contoh bila nak interview ni, bila Tunggu masa dia buka kan? ni. Macam my friend bila dia nak hantar resume tu pun dia bukan open interview. Itu close interview, send in resume. So dia yang ambil inisiatif untuk hantar. Dapat tak dapat lain cerita kan. Sama macam keadaan ni jugalah. Saya masa tu tak ada kekosongan, tapi I went there and I tanya, boleh ke I nak jadi instructor? What are the criteria? So dia tanyalah, dia kata kriteria kena ada pengalaman 6 tahun at least tanpa berhenti. Lepas tu kena ada pengalaman sebagai leading. Because dekat AHX saya pesa lah macam in-flight supervisor. Patutlah Abang Zaro pesu ni. Kita pengalaman dari MBS kan. Okay, so okay. that's how the interview went on. Dia suruh saya buat presentation pula Makanan cabaran dia. ni. Sebenarnya daripada zero, everything daripada zero, tapi cabin crew kan bagi apa pun So apa you Can present? jalan. Cerita sikit present macam mana? dia suruh saya pilih salah satu topik, safety. Cuk, masa tu dah jadi pemberita. Masa tu dah jadi Okay, pemberita. okay. Oh, Dah okay. jadi pemberita dah. So I pilih satu topik pasal turbulence. So okay. dalam masa 10 minit tu cerita pasal turbulence tu. So dia nak tengok kita punya presentation, kita punya penyampaian, how do we connect everything. So alhamdulillah tiba-tiba okay, accepted. Kalau kita abang cerita pasal turbulent, apa dia tak tahu kau sekarang dah nanya. Apa CAT clear air turbulence. Clear air turbulence. Anticipated Anticipated. kita masih Boleh ingat oh, lagi ni. Setakat tu je lah. Nak rumusan bagai tu dah tak ingat dah Saya bang. rasa kalau Cuaca bergelora kan? Cuaca bergelora. kalau bagi exam lepas ni. Boleh sign attestation. Lepas. So kena goreng-goreng pasal turbulence lah masa tu. Saya goreng-goreng Asyik. sebenarnya presentation tu not about the topic tu pun. Sebenarnya engagement How tu. you explain engagement dengan semua yang dengar introduction. 10 minit je. You was given 10 minit. Tapi masa tu alhamdulillah lah rezeki lagi. So since then dah 6 tahun lah jadi instructor. Lepas tu suara pula sedap. Orang dia- terpegun je dengar tak Kan. sedap pasal turbulence tu dengar suara dia. Dia punya I wonder macam 6 tahun straight and then ada jadi one of dia punya apa syarat-syarat untuk jadi tu kan. Bagaimana pula bila you pun ada sijil khas ke daripada CAM ke? Lepas tu baru kita di-qualified oleh daripada kita punya authority lah, CAM. So lepas kita dah masuk, dah dapat interview Dia semua, ajar you balik ke you terus kita mengajar kena orang? Kita kena observe dulu. Macam mana ada dia orang proses ajar? dia lah, yes. Susah juga. Lepas tu ada qualification punya proses. So banyaklah dia punya challenges dia. Kalau nak bagi tahu tu sebenarnya bukan senang lah. Saya masa tu baru dapat first baby. So masa tu baby tengah kecil, tengah-tengah malam kan,
sambil tengah jaga pukul 3 pagi Study. tu sambil selak Hafal. buku safety. Hafal lah, semua baca semualah. Menghafal, lepas tu try to explain. Dia punya challenge tu. Yes. Sebenarnya kan kita tengok orang tu berjaya ke, orang tu jadi siapa-siapa ke, macam contoh Zarul jadi penyanyi apa semua, you jadi penyampai radio. Orang cuma tengok the result. Kan betul. Result. Betul. Tapi orang tahu tak perjalanan tu, Dia Yes. punya up and interview. down gelora dia macam mana Ya, kita bagi tahu ni just on surface je. Yes, betul. Benda reality tu sebenarnya Kita je yang tahu. not easy. Yelah, sebab you kena go through exam dengan CAM. Banyak lah. Yes, it's, the personnel will come in and then dia tengok penyampaian kita. Dia datang tengok you. Dia datang. Yes, The personnel. Yes, they will come in and then dia orang akan tengok, evaluate kita punya penyampaian, cara kita actually cara berdiri, cara you tulis whiteboard, Semua dia pandang cara you explain, cara you jawab soalan. All that is challenges yang saya kena hadapi lah masa tu. Baru dia orang boleh qualify untuk jadi safety instructor. Nampak. Total proses berapa lama? Untuk you Untuk jadi safety saja 6 bulan qualification. 6 bulan. 6 bulan. Campur dengan belajar. Belajar, Exam. yes, doing the class, apa semua macam SNY lah. Dia ada juga SNY tapi kita panggil qualification punya proses. Dia macam SNY, so kita kena buat internal punya SNY, lepas tu baru kita panggil dia. Kalau aku dok lah. Doa tak apa. Nak kelik dah kita mau tak asir dah. Sungguh. Dia nebula dia. Ya. Ampun nak masuk PhD jadi doktor ni. Sebab apa tahu? Sebab akhirnya bila diorang datang, kita punya signature tu yang membuatkan license diorang valid for the next 1 year. Yelah kan, mahalnya Mahal. signature Yes. Ramzan ni semua kan. Sebab tu lah. Dia Sebab bukan tu, senang lah. Itulah jadi instructor, lepas tu itulah pemberita juga tu bang. Oh. Yang apa selepas you jadi apa? Masih lagi pemberita, you jadi instructor tu. Betul. So pemberita dengan instructor, adakah jadualnya selalu belaga-laga ataupun you dah arrange apa semua? So dengan pemberita you part time ke macam mana? Baca berita Baca dah berita. 13 tahun pun part time je sebenarnya. I see. Walaupun 13 tahun ya. Alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah, masih insyaAllah. bertahan. Masih diperlukan. Ya, okey. Okey, sebenarnya masa saya tengah fly AirAsia X tu saya masuk TV Pemberita dah. jadi pemberita lah. So dalam pada tu saya rasa lebih susah untuk arrange roster masa fly. Tapi bila I jadi instructor lagi senang to arrange lah. So maknanya sekarang ni instructor 9 to 5 weekdays, Monday Weekdays. to Friday. Betul. So memang berapa kelas kali you attend satu hari? Every day. Every day tu ada kelas. ada kelas. Yep. So basically you punya kru tu daripada kru Banyak airline. Macam kita sekarang our academy tu memang is focus on training the real airlines. So you not the airlines punya safety instructor lah. You macam Ke semua. dia macam private. Most of airlines. Maksudnya we are Dekat Malaysia? certified. Yes, certified by the authority untuk train all the airlines. In Malaysia only. In Malaysia. Yes. I see. Itu sebab CAM you under qualification semua under CAM lah. Betul. Tapi safety je lah. Kalau we talk about professional development program, yang tu even company lain pun boleh join. Macam kita ada ambil immigration, kita ada train the corporate punya company, ada. Like the professional like grooming, macam contoh public speaking, ada. We Pun ada train. juga. Yes. Kita cabin crew setahun sekali recurrent. You all macam instructor ada Instructor 2 tahun sekali. wow. Qualification. Every Macam 2 years. every 6 month lah. No, every 2 tahun. every 2 years. Oh, every 2 years, every 2 years. So, Maknanya diorang akan datang and then Evaluate. evaluate based on you punya content delivery tu. Macam tu. So boleh renew lagi 2 tahun lagi 2 tahun macam tu jugalah. so total dah 6 tahun lah. 6 tahun. Yes. Oh. In aviation tu total dah 22 tahun. 22 tahun. Jadi instructor, jadi purser. So Jadi- tagline cabin crew apa Zarul? Once cabin crew, always cabin crew. So in my case it's always aviation. You memang Aviation you pergi baca berita pun still lagi dengan cabin crew. lagi dengan cabin Macam crew. saya pun masih lagi walaupun menyanyi, berlakon, buat apa podcast, borak dalam galley. Masih Masih kita- lagi cabin crew. Masih lagi dalam aviation. airline yang tak boleh sama. lari benda ni sebab benda tu dah macam dah sebati dengan kita. Macam Mek Yan macam selain membaca berita, you ada terlibat dengan apa-apa? saya radio kalau terlibat apa-apa Apa je berita
pula. Radio. Belum lagi bang pemberita tu. Mungkin lepas ni Ramzan boleh boleh, jadi partner boleh. awak pula ke? Boleh kita bersama baca dengan sama. saya Siti Azian Syoma dan bersama dengan Ramzan. Macam tu. Macam ni. Betul. Tajuk utama hari ini. Tajuk utama hari ini. Lepas. Kita tak ada bang. Sekarang ni co-host dengan Abang Zaro je lah. So daripada segi intonasi apa semua tu, you belajar daripada cabin crew masa announcement ke? You ada improvise sikit ke? Ada macam dah enhance sikit ke? Interestingly, Enhance. sebenarnya memang di masa saya masuk untuk baca berita tu pun diorang ada provide training. Tapi they don't train you beginning. You kena come with the package already maksudnya. Maksudnya you dah kena tahu macam mana nak deliver, sebab bila mock run tu is a screen test tau. So setiap kali datang dia akan beritahu okay, tak cukup lagi. So based on apa yang kita dah belajar daripada zaman airline, and saya pun dah tenaga pengajar sendiri, so saya ada teknik-teknik yang kita praktikkan. So that's how I develop further. Sebenarnya setiap benda tu bukan senang tau baca berita ni. Susah dia. sebenarnya. Macam nyanyi juga lah bang. Yalah, kan? betul lah. Dia main suara daripada perut dek. Perut. Yes. Sebenarnya nak lontarkan suara, nak keluarkan sebutir-sebutir perkataan tu, Tak boleh fumble mula-mula kan. is so difficult. Ya. Saya nak sebut macam contoh satu number lah, 15.875%. Yang melibatkan RR tu, Yes. perpuluhan 5% lagi kan. So benda tu selalu fumble before this. Until kita dah betul-betul boleh sebutir-sebutir tu, barulah dia orang release untuk kita keluar TV. So ada red lorry, yellow lorry Red lorry kan. Something like that. Something like that. Ni penyampai radio pun red lorry, yellow lorry kan? Lorry juga. Tapi dia mari tubik lawak kot Kelantan, behar kot Kelantan je lah. Behar je dia, lah. dia kat Kelantan sebenarnya lah. Sedih je lah nyo. Payah apa Sebab Molek FM kan. Tapi masa nak baca berita tu kan, ni masa fly dulu, buat announcement tak? Ada pernah buat announcement? Kalau sebab pesa kan memang kita kena buat Memang announcement. kena buat lah. Makanan dia. Dia alhamdulillah lah, macam kita ni jenis orang kalau kita bagi tugas kita buat betul-betul kan. Pernah lah dapat pat on the shoulders like, I like your announcement. Yes. Benda-benda macam tu macam encourage us. Tapi lah. memang you memang minat lah dalam buat announcement, baca berita tu memang is part of you punya, memang minat dalam bidang-bidang. Sebenarnya bukanlah orang kata minat tu daripada asal usul tu minat, bukan juga. Tapi pengalaman yang kita timba ni lah yang membuatkan tiba-tiba orang kata suara kita sedap lah, orang kata announcement kita okey. Dia jadi macam okey, apa kata kita improve lagi. Dia semuanya datang dalam kebetulan. Dalam perjalanan proses perjalanan kembara hidup you tu, you berjumpa dengan benda-benda yang macam ni, you just grab. Dan sebenarnya asal usul dia, pokok pangkal dia sebenarnya adalah bermula daripada, I'm proudly want to say this, bermula daripada cabin crew punya training. Tepuklah sikit you all. Itu dia. Kalau bukan training kita ni, mungkin I'm still just someone yang ada misai kontot tu yang tak cukup. Mungkin kalau tak jadi cabin crew, mungkin masih lagi di Perth ataupun mungkin saya dah owner restoran tu juga. Mungkin kita naik store dekat Perth, pergi restoran dia. Ramzan. Gimana ni dekat Ramzan punya restoran lah macam tu Kalau tak kebak Kelantan. Ya dah tu. Itulah dia rezeki kita Betul. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan membincangkan mungkin you ada pengalaman seram. Ada. Okey. Ada. Kita berjumpa. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Okey, kembali lagi ke podcast Borak Dalam Geli bersama saya Mek Yan dan juga Ramzan. Okey, macam tadi kita berhenti, kita nak cerita pasal, biasalah ini ramai yang sebelah saya ni pun famous pasal kisah mistik. Kisah mistik. Tak dengar lagi tak? Kali mungkin ni you pun ada pengalaman buat flight yang dalam 3 airline kan? Mungkin ada sesuatu? Ada sesuatu since kita dah bring up this matter kan. Memang apa yang you dengar daripada siaran apa yang you ceritakan pasal kisah seram tu memang terjadi lah. Kebanyakannya memang saya boleh confirmkan lah, benda tu memang betul berlaku. Cok tu bekal kata tak? Sebab saya sendiri pun bukanlah nak kata percaya benda tu berlaku dekat kita, tapi it happened lah once. Masa tu saya buat charter flight.
Biasanya charter flight ni kita either kita bawa orang balik kapal kosong ataupun kita bawa balik orang kita bawa balik orang pergi kapal kosong, Yes. kan? Oh, ayat sama. Sungguh. Cuma dia 4 bulan lah. Itu lama lagi ya. 8 tahun. Nampak tak? Okey. Siapa tu Nisa bukan? Nisa. Nisa. Sekejap lagi ya kita Okey, cerita. sekejap lagi kita cerita. Okay, so apa cerita dia sebenarnya, masa tu memang kapal tengah kosong lah. Kita biasanya dah makan, dah buat sikit macam jamuan-jamuan among the cabin Standard crew lah tu. sebab pergi kapal kosong kan. Okay, so masa nak pergi tu kan kita ada satu buku hitam. Buku hitam. Buku hitam? Yes, yang kita tulis kapal mana yang berhantu. IFS mana yang Semua dah ada. top 10. Yes. Top 10, top 10 ya. Top 10 kan? Dia dah ada kan. So kebetulan memang kita operate kapal tu lah. Kapal tu kita tahu kapal tu kapal yang apa besar tu. tu 747 tu kan, yang kalau tengok daripada main deck tu tak nampak belakang tu kan, tak nampak langsung ujung tu E zone tu. So what happened, kita tengah rehat dekat mid galley main deck. Kat main deck kan semua business class punya seat kan. So semua kru dah tak ada passenger, kita pun tidur kat situ kan. So lepak tiba-tiba sebelah saya tu stewardess ni dia bangun, lepas tu dia jalan. So saya macam okey ke Tengah tak dia tidur ni? masa tu? Dia bangun, dia berjalan dekat tepi tu. Saya pun macam pergi mana ni? Dia jalan sampai belakang. zon belakang. Weh, Sampai belakang. So saya pun macam tak ada tegur, tak ada apa. Sebelum dia nak sampai ke belakang tu, saya cepat-cepat bangun. Saya panggil lah nama dia kan. Saya kata panggil dia tak menoleh pun. Tapi saya tak adalah dekat sangat dengan dia sebab saya pun macam seram kapal dia gelap kan. Lampu dekat belakang je. Kita buka satu lampu kat sana, entrance door tu, tu nampaklah toilet belakang tu. So masa dia dah sampai dekat mid tu, saya dah macam tak nak aku ikut belakang ni kan. So saya contoh kalau nama dia Azi kan, dia kata Azi berhenti kan. Dia berhenti. Tiba-tiba dia tak toleh belakang je. Tiba-tiba pintu toilet belakang takutnya tu sekian macam ada belum orang bom hempas macam tu. So saya macam Nampak ada orang ke? Sebab kan kapal gelap. Ya. Bila dah berdebar macam tu, dia pengsan. Ya. Dia jatuh tergolek kat situ. Sayang belum rumah kita awak. Masa tu terus pergi panggil semualah, kecoh lah, buka lampu apa semua. Masa tu tengah tidur kan. Sebab semua tengah rehat Yes, kan. Sebab yes. yelah tadi dah makan apa semua kan. Tiba-tiba dah jadi macam tu, dia pengsan dekat situ. So kita orang pun angkat dia pergi dekat main deck. Diorang suruh buat naik upper deck. So buat naik upper deck, letak dia dekat galley ke. Masa tu dekat galley sebab besar sikit kan. So diorang pun baca. Tiba-tiba dia bangun. Dia bangun kan, dia tampaknya saya punya supervisor tu. Dia sepak, dia kata kau jangan nak pegang aku. Kau siapa nak pegang aku? Lepas tu ketawa. Macam kena rasuk macam tu. Maknanya ada hantu masuk dalam tubuh dia. Yalah tu. Think lah. Sebab macam kalau kita Dia masuk dengar kau jambel. kalau kita dengar cerita orang, kita dengar saja kan. Kita dengar tak percaya. Betul-betul depan mata ni. Betul-betul depan mata. Sayang belum rumah kita awak So saya tak pernah bercerita benda ni macam secara public macam ni lah. Tapi since kita pun dah ada orang yang suka bercerita kan untuk konten tu. So saya pun memanglah bila dah jadi macam tu, kita pun cuba nak macam pulihkan dia, baca apa semua. Yang paling kelakar kan, kita dah baca, dia tak okey lagi. Dia masih ketawa-ketawa, tengok-tengok macam pelik. Lepas tu yang kelakarnya semua orang dah macam mana nak buat ni lah, penat kan. Dah kena sepak dah. Lepas tu dia boleh cakap dengan, kenapa tak bacalah ayat kerusi tu, dia kata. Weh hantu bandar ni. Dia sampai macam apa orang kata, macam nganying lah kan. Provoke kita lagi. Provoke sebab macam baca Fatihah tak jadi, Qul huwallah tak jadi, ayat kursi dah baca tak jadi, dah kena sepak semua kan. Dia semua dah diam, tiba-tiba dia kata bacalah lagi ayat kursi tu, dia cakap macam tu. Dalam intonasi suara dia tapi yang pelik. Dia tak adalah berubah suara tu tak, tapi dia macam ketawa yang kalau dia buat macam tak logik lah. Memang dia kerasukan lah macam tu lah. Lepas tu adalah satu kapten ni keluar pegang dia punya ibu jari kaki tu. Masa tu kita dah masuk ke kawasan Tanah Haram. Nak sampai dah nak sampai sebab kan masa tu nak pergi ambil orang balik kan. Pegang, lepas tu baca ayat kursi, tiba-tiba dia pengsan.
Pesen pula dah. Dia pengsan yang kali kedua tu, dia bangun tu baru dia macam memang dia muka pucat. Lepas tu kata, kenapa aku dekat sini? Kenapa aku kat sini? Dia kata kan. Lepas tu okay, dah recover apa semua, kita prepare for landing lah. Dia masih lagi kita jaga, pantau dekat atas sampai dekat hotel. So dia dah macam nak makan, lapar apa semua kan. So kita pun makan, gathering. So kita tanya dia, apa yang berlaku sebenarnya? Dia kata dia tengah dengar ayat Quran. Kan kita punya IFE Entertainment tu ada Quran kan. Betul. So dia tengah dengar ayat Quran. Tiba-tiba bila ayat Quran tu stop, dia nampak sebelah dia ada satu lembaga tinggi warna hitam, setinggi sampai ceiling tu. Dia nampak. Dia nampak. Yang masa saya tengok dia bangun tu, dia kata lembaga tu cakap dia ikut dia. Tu yang dia bangun bergerak. Itu yang dia bangun tu sebab dia kata Subhanallah. dia tak tahu siapa orang tu, tapi dia kata dia tak nak ikut, dia jadi ikut. Masa tu saya macam, bila dia kata dia kata benda tu setinggi ceiling tu, yang saya nampak yang benda tutup toilet agama ni, benda tu Yalah tu. Yalah Tu jembalang hitam tu. Hok biasa sebut hitam-hitam tu kan. Dia kata dia lah ni. dia pakai macam abaya hitam tu. Aircraft sama ke? Yo, aircraft tu lah batunya. Aircraft tu Malah je. noyak je nama. Tak payah Registration. Nombor plate. Kita tahu. So dia kata dia ikut. Lepas tu dia kata dia dengar yang bila saya panggil dia berhenti, cakap jangan pergi tu, baru dia berhenti. Masa dia berhenti tu dia kata dia tak boleh bergerak. So agaknya masa tu benda tu macam lepaskan dia sekejap dan dia pengsan. So bila kita angkat dia, tak tahu macam mana pula dia pula kerasukan masa tu. Itulah cerita seram yang tapi betul, saya pernah pun melihat depan mata macam mana orang kerasukan. Dia menjerit, dia mengilai, memang totally suara dia. Tapi dia. intonasi tu lain. Intonasi betul. Itu memang saya boleh bayangkan macam mana, sebab saya pernah nampak. Betul-betul depan mata orang kerasukan ni. Tapi itulah selalunya flight yang macam ni lah. Sebab kapal kosong, Betul. tak ada apa kan. Itu yang maknanya tahulah mistik-mistik tubik tayang-tayang kapal kosong ni. Tapi kapal Jeddah ni memang macam tu sebenarnya. Kalau kita ikutkan pengalaman kita, berapa ramai orang tinggal cincin, tinggal coin. Kan dulu diorang brief kita jangan ambil sebab ada something yang diorang tinggal kan. Yes. Sebab saya tak ada pengalaman charter ni. That's why saya tak ada mistik ni sangat. Commercial flight lah. Commercial katanya. Commercial yang paling ganas pun 54 Delta ke Echo yang call button asyik berbunyi tu je. Yang itu yang paling seram tu. Itulah paling seramnya. Itulah paling seram pun. Tak ada cuba macam serve kacang ke apa. Mungkin dia macam teringin kan. Dia teringin sebenarnya. Kacang tak apa, ni tak benda lain. Pula sudah. Tapi masa tu stewardess tu kira after that okey dah lah dia. Dia okey, mula macam kita ingat nak hantar dia balik passing as a passenger. Tapi dia kata dia okey. Tapi the best is after that diorang tak rosterkan dia untuk kapal tu. Sebab hantu tu sebab macam takut dia lemah semangat ke macam mana at that time kan. So masih fly lagi ke dia tu? Saya pun tak tahulah. Tapi ada kapal lagi tu dah ke tak dia ada fly? kan. Kapal yang berhantu tu dah tak ada dah. Tak ada. Saya tak tahu Dah apa update oh yelah kan. Mana ada dah 743 you all memang tak ada dah. You all Jangan risau. Jangan risau. 380 dah. Yes. Tak ada. Sebenarnya kapal tu dah dijual ataupun sudah tidak digunakan lagi lah. I believe sekarang semua amal yang buat. Charter amal untuk yang charter amal lah yang Airbus 350 lah. 350. Okay. So selamatlah sekarang. tak nak buat amal lagi ke? Tak saya buat lagi. Tak seranya. Kita cukup nak jadi co-host Abang Zaro. Ada application ke? Ada. Kita boleh buat. Kau 3 orang ni boleh abang. Instructor lah, instructor. Boleh. Ada kita kosong. Instructor. Boleh. Instructor ke pemberita ke banyak ni. Isi boreng ni dah. Sanggup 6 bulan. Boleh je lah. Boleh je lah. Kru kan? Boleh. Itulah dia. Yeah. I wonder ni terlintas. Macam you mengajar budak-budak ni kan. Yeah. So ada tak yang orang kata budak-budak yang you ajar tu fail? Ada. Ataupun peratusan fail you banyak ataupun sikit? Macam mana?
Ada. Ada? Macam yang kita lalui dulu-dulu lah, sama je apa yang berlaku zaman sekarang pun. Yang fail, yang teruk sangat tak boleh faham langsung pun ada. Ada lagi dia? Ada yang sore tak payah dulu. dia Aku macam juga. ni tau. Sebab bila diorang dengar jadi cabin crew ni, diorang ingat macam glamour, tarik bag kan. Orang kata apa, aircraft model kan. Tapi tak bila tahu. dia tahu reality, dia nak jadi first aider, nak belajar safety, nak belajar grooming and everything to change your version tu, kan. So sebenarnya ramai yang fail, ramai Ramai yang kecundang. Tapi kan saya rasa sebenarnya satu je, based on my observation, sebenarnya semua orang boleh belajar. Yes. Okay, whether you tahu, take me as an example, tak tahu langsung tapi sekarang jadi safety instructor kan. Sebenarnya orang boleh belajar, tapi whether you nak tukar diri you, nak terima your adaptability tu ada ke tak ada. Yes. Sebab banyak yang fail, saya tengok part yang bila you nak tukar diri you kepada the right version ataupun the best version of yourself tu. Bila kita masuk, grooming kita tak betul, pembawakan kita tak betul, cara body gesture kita tak betul, kan. Banyak benda yang kita rasa okay sebenarnya tak okay. So nak mengubah benda tu yang sebenarnya it takes a lot from you yourself. Betul. So banyak yang fail sebenarnya because they don't want to change. Ya. Yang mana yang willing to change, saya pernah train budak Kelantan. Kelantan dia, Kacau putih terabur. Terabur. Tak peher. Setiap perkataan tu, specifier ni gapo. Teriak. Super meyang lah tu. Betul? Menangis sebab banyak perkataan. Saya cakap dengan dia sampai ke tahap, if I don't give up on you, you don't give up on yourself. Dia kata, I nak tengok you jadi cabin crew. This is why you are here. Sampai ke tahap mula-mula bila saya menjadi keganasan safety instructor tu, nampak. dia tengok saya macam nak makan je. Dia macam, dia ni kan aku tumbuk je kan. Tapi dia kata, if I don't give up on you, you don't give up on yourself. So dia belajar sampailah saya train dia. Sekarang ni jumpa saya, sir, thank you sir. Thank you sir Ramzan. Sir, I'm coming back to training school. Kecil putih mo. Putih mo. Hak daripada tak payah tu. Yes, because he is willing to change. Cool. So you ni seorang instructor yang baking ataupun seorang yang Baik. Yang baik ke Baik yang ramai peminat ke macam atau mana? you adapt dengan situasi ataupun you ramai yang suka dengan you ataupun Okay, macam mana? itu kontroversi sikit nak jawab tu. Jawab. Tu dia soalan dia. Ini kan menarik ni. Sebenarnya memang kalau orang jumpa saya the first time, dia orang akan macam, "Weh, bestnya instructor ni yang baca berita tu apa semua kan. Bestnya kalau dia conduct kelas kita." Ikut pada subjek. Dia tak Bila tahu. kita buat professional development program, macam contoh body department, your gestures apa semua kan, department this and that. Memang kita ada terapkan elemen-elemen yang profesional. Okay? Tapi bila masuk yang part yang kena orang kata apa, regulatory subject tu, that's the time dia orang realise macam Tak nak dah masuk kelas dia ni. boleh tak Macam nak tu. dalam kelas ni. Tapi, Kenapa? You bertukar secara totally berbeza ke? tak, I macam, to be honest lah, I macam just being very transparent and straightforward. Okay. Kalau saya kata safety tu susah. I never sugarcoat the situation to them. I tak nak cakapkan diorang, tak apa, it's okay, bukannya susah pun. I takkan cakap benda tu. I am the person yang, okay, your safety is susah. Betul. Your first aid susah. Berapa chapter you ada. So to prepare you for that, I just tell them the truth. So kalau nak tanya, saya sebenarnya sangat tegas lah. Tapi ramai peminat. Jangan risau. Sepatutnya pada saya sepatutnya kena macam tu lah. Sebab safety. Sebab safety. Dia tak boleh buat, Yeah. buat Tak boleh benda you tu. boleh main-main, tak boleh main-main. Macam kita brief window hatches passenger, boleh encik, tak boleh. Tak Ini nak boleh. buka macam Ketuk meja, dengar sini ni, nak oyak ni. dia kena Gitu. ada Dia kena ada intonasi satu serius tu. Yes. Kalau you main-main, budak-budak pun main-main lah. Main-main Yes. lah. Sebab when it comes emergency, benda-benda macam ni, dia tak ada macam dalam keadaan tersenyum dah you. Yes. Kan? Dia dah serius. Okey, berbalik pada cerita yang baru-baru ini, Scoot Airline yang di escort sebab ada passenger, one of the passenger yang create a threat, bomb, something like that. So mungkin
CSA sikit lah. Hai. Ramai nak tahu ni. Ramai. Saya boleh sentuh only daripada segi dalam kapal lah, dalam kapal. Kalau misalnya ada passenger yang threaten kita melibatkan nyawa ataupun membahayakan kapal, cabin crew ataupun passenger, kita memang cabin crew automatically akan bertukar menjadi polis. Betul. Saya Inspektor Azian. Yeah. Nampak je selembut-lembut macam ni. Ya. Encik nak makan apa? Cik nak ikan ke ayam Nak ikan ke ke macam ayam? mana, Cik? Kan? Ikan, ayam, daging. Ikan daging. Kan, Sekali tiba-tiba dia bila bertukar. ada sesuatu yang macam tu berlaku, saya rasa cabin crew memainkan peranan yang sangat penting. First kali, definitely either diorang handcuffkan orang tu, lepas tu report pada captain, and captain bila dia alert kepada ground, definitely kalau macam case Scoot tu, escort daripada authority lah. Itu dah worst case scenario, because kita takut benda yang diorang inform tu memang ada dalam tu. Kadang-kadang it's just fake lah. Betul. Bukan betul, bukan genuine kan, it's hoax. Tapi kalau genuine, at least precaution. So untuk menyentuh safety aspect, sebenarnya airline ni paling selamat, kenderaan yang paling selamat dalam dunia. Berjalan kaki pun ratio kematian accident lagi tinggi berbanding dengan airline. Walaupun airline ni bila something jadi macam terbaru Elmina tu kan, dia macam it make it very worst scenario kan. Orang fikir matilah semua orang terbakar. Tapi ratio accident tu sangat kurang. That's why bila ada escort macam tu, sebenarnya is all safety measure, safety precaution. Untuk memastikan kalau betul-betul ada explosive item tu, kalau dia land, it doesn't affect the rest of other area. So benda macam tu lah kalau saya Sebab saya ada upload lah yang perkataan-perkataan yang sensitif disebut dalam bom, parang, pisau, and then hijack. Lepas tu dia orang ni bergurau-gurau, bang kalau kawan saya nama saya hijack boleh bang, and then kalau saya nak makan roti bom boleh bang. Betul juga. Aku kadang-kadang angin juga. Betul aku juga. buat benda serius tapi korang boleh gelak-gelak main-main pula. Itu yang pada saya, come on lah kan. Benda so, ni apa pendapat you? Komen Saya pasal. rasa kena ada awareness lah. Sebenarnya zaman kita dulu pun awareness benda macam ni tak ada. Kita cuma tahu bila kita dah masuk airline. Saya rasa mungkin tindakan seterusnya daripada pelbagai pihak lah kan, terutamanya pihak airline lah, untuk ketengahkan create the awareness untuk orang. Macam apa yang kita buat sekarang ni, I mean it's very good initiative Zarul. Zarul punya post tu Yeah, kan. because Zarul punya content kebanyakan pasal airline yang orang interested to know, tapi dia tak tahu in depth. Betul. So bila jemput-jemput ramai-ramai ex-cabin crew yang sekarang dah jadi pelakon lah apa semua kan, pengalaman-pengalaman tu boleh memberikan pendekatan kepada viewers, dan macam konten you tu membuatkan orang lebih aware benda ni tak boleh sebut even dekat airport. So this awareness tu penting for public lah. Ada yang suggest kat saya, suruhlah I suggest dekat airline you letak papan tanda dekat depan gate ke, perkataan yang dilarang disebut di dalam pesawat. Dia suruh letak benda tu. Dia suggest. Dia suggest. Tapi make sense juga kan, Make kadang-kadang. Sebabnya benda ni kalau you tersebut macam bom, ada bom. Benda tu dah dia jadi initiate sesuatu yang emergency tau. Betul. Untuk kita amongst crew yang dengar dalam kapal. Yelah, kita dengar macam main-main, tapi kalau dia betul-betul macam mana? Kita tak tahu dia main-main, yes, kita that's tak betul. Dia tak tahu pula dia main-main. Ataupun kita tahu pun dia betul-betul. Itu yang menjadi masalahnya. Mungkin benda ni kalau ada yang tengok kita punya konten hari ni, mungkin there are some authority punya area yang dia boleh mungkin take note lah benda ni kan, yang suka bermain-main. Kadang-kadang dia orang ada setengah yang betul-betul tak tahu. Yes, betul. Betul-betul tak tahu. Dia ada some pengalaman tu, dia kata one of the stewardess lah cakap, dia sebab dia penat sangat tunggu delay flight, lepas tu dia rasa macam dia keluarkan sebutan, saya ada bom ni, something like that. Bahaya tau. Bahaya, itulah, padahal dia nak bergurau je dengan macam dia stewardess kata tu. saya nak meletup dah ni kan. Nak meletup. Contoh. Itu mungkin maksud dia lah. Kita tak tahu. I nak hijack je ada kita tu. Bahaya tu. Bahaya sebenarnya kan. Betul. So words macam tu kena tak boleh adik. Abang-abang semua, kakak-kakak, jangan disebut dah dalam kapal terbang ya. Lagi satu pasal power bank. Sampai dia kata, saya ni confused bang, power bank ni nak letak dalam kargo ke nak letak
dah Dalam masuk bag ke, kabin. Lepas tu saya cakap kat dia, you just imagine kalau kat dalam kargo, kalau power bank tu berasap, keluar api, Siapa yang mana nak lebih handle? selamat kalau power bank tu dekat dengan you? Sebab dia Siapa kata nak saya tengok? saya selalu confused bang, nak letak kat mana power bank ni. Saya selalu confused. So saya bagi perumpamaan dekat dia. Just imagine kalau power bank tu terbakar terdekat dalam kargo. Apa akan jadi? Tak ada siapa yang attend kan. Itu yang untuk nak create dia punya, tak nak confuse. Imagination dia lah. Imagination Sebab dia. power bank ni dia bateri. Yeah. Ni dia boleh relate kepada kebakaran, fire. Yes. Jadi Yes. janganlah letak kat kargo pula. Nak bawa 5 pun boleh cikgu. Dengan kita Dia Tapi depend dengan kita. dia depend pada airline. Dia Polisi juga kan? Polisi juga. Macam contoh kalau dekat China, dia tak bagi lebih daripada certain amount per person. Kalau macam Malaysia mungkin lebih longgar sikit, tapi betul apa yang Zaro cakap tu, tak boleh letak dalam kargo. Only dalam hand baggage, hand carry item. Itu worldwide kan? Kargo tak boleh letak worldwide, tak betul, boleh. worldwide. Yes. Even yang ada apa yang bag yang bergerak sendiri tu. Lagi satu yang mungkin you boleh terangkan pasal cecair tu. Kenapa cecair hanya 100 ml? Itulah dia. Boleh the back story ataupun kenapa? Okey, Kita ada sebenarnya dia pun tahu. Kita semua dah tahu. pada instructor safety. Tapi Lagi tak puas bagus. hati nak tahu lagi Tak puas hati nak tahu. Sebab I selalu kena tahu hairspray I dulu-dulu ni. Dah lebih 100 ml dah kena ambil. Kan? Okey, sebenarnya kalau kita recall balik lah, benda ni berlaku daripada rule ni keluar daripada US. Betul. Sebab after which incident? Kalau Ingat, you guys kawan. boleh ingat incident kita tak naklah nak sebut sangat kan, tapi September 11 lah, 9/11 kan. Okay, that incident tiba-tiba rule baru keluar yang more than 100 ml at certain amount passenger tak boleh bawa. Sebab saya rasa salah satu sebabnya diorang boleh mixkan the mixture tu untuk jadi bahan letupan. Ya. Alkohol tu lah, perfume Perfume, yes, benda yang melibatkan alkohol. Tapi sebenarnya rule tu hanya apply for international sector. Yeah. Kalau domestic, it doesn't matter. Domestic tak ada effect. Cool Penang, Langkawi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cool Perth, okay, Perth dah jadi international. So yang tu kena limit. Hanya essential je yang dia bagi bawa, tapi dalam kargo still boleh bawa. Bukan tak boleh totally bawa. Boleh. Kargo boleh. Dalam kargo boleh. Cabin je tak boleh. Yes. Itu mungkin dia confuse tu. Power bank masuk kabin yang liquid masuk ke dalam Confuse, So untuk makcik-makcik yang buat flight domestik tu boleh bawa je mineral water tu boleh. Jangan risau. Jangan Mineral risau, water dahaga semua boleh bawa mineral water tu. Ya, kalau Untuk pergi international. Singapore mineral water tak dalam kargo. Yes, betul. Singapore tak boleh. Singapore sebab dia tak tak boleh. Consider international. Yes, okay. Itu hari Pakai pun- pasport kena kargo. Kena kargo. Pakai senang. IC IC tak boleh, payah. tak payah. Power bank, pasport ke tak pasport, bawa masuk. Masuk dalam kabin. Dengan awak lah, dengan awak kan. Macam tu. Dah, terima kasih. Okey, saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih Brother Ramzan Thank you, kerana Zarul. sudi datang ke podcast Borak Dalam Geli. Kita tadi sebelum ni kita beberapa kali tukar-tukar because dia pun busy, tukar-tukar hari kan. Dan all the best to you, semoga terus berjaya. Mungkin lepas ni buka satu akademi gaming group. Betul, siapa tidak tahu kan. Dia punya stage tu kan. Okey, Cik Mek Yan kita ni. Terima kasih jadi, banyak-banyak sama. sebab jadi co-host dan lepas ni insya-Allah kita ada lagi projek. Jangan Saya lepas ni saya plan. Ya. Saya nak buat quiz. Kuis ke apa dia pula tu? Quiz. Adalah nanti quiz ya airline. Allah. Quiz Runaway quiz. Oh, kita memang Runway suka quiz. balik-balik Wow. ni. Ada hadiah tak? Ada hadiah. Ada suka. Kita panggil set ex crew. Bagi kita terus soalan-soalan kita curi. Kita curi Curi soalan-soalan media. safety. Ada dah ni awak boleh curi ni. Boleh juga kan. Kita try test tengok. Try test lah. Try test tengok. Yes. Ada pemberita, ada penyanyi, ada penyampai radio, ada pelakon lepas ni. Kita tunggu. Itulah dia. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton dan mendengar podcast Borak Dalam Geli. Kepada yang belum subscribe, sudi-sudikanlah untuk subscribe. Okey. Kita berjumpa sehingga kita jumpa selepas apa aku cakap ni? Ya Allah. Ya Allah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye.